Assalamualaikum Cikgu. Salam. Okey, hari ini saya Sarani Syahira akan melakukan temu bual dengan Cikgu. Iaitu Cikgu Syarida yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Simpang selama 20 tahun. 25 tahun, nak. 5 tahun, okey. Boleh dikatakan lama lah juga dan mesti Cikgu dah banyak pengalaman dalam berhadapan dengan pelbagai murid kan? InsyaAllah. Perbincangan ataupun soalan yang saya nak tanyakan kepada Cikgu ini berkaitan dengan konsep sosio-budaya. Okay, yang pertama, apa yang Cikgu faham tentang konsep sosio-budaya? Sosial budaya ni merupakan hubungan antara masyarakat. Contohnya gaya tingkah laku, gaya sesuatu bangsa lah. Itu bagi pendapat Cikgu lah. Sepanjang Cikgu berkhidmat, apa aspek kepelbagaian budaya yang Cikgu biasa berhadapan waktu dalam bilik darjah? Okay, sepanjang tempoh perkhidmatan, cikgu dah melalui pelbagai tempat bertugas. Contohnya ada di bandar, ada dalam kawasan kampung lah. Jadi kita boleh tengok, lihat ataupun rasa perbezaan dia memang ketara sangat. Contohnya kalau di bandar, kita boleh lihat latar belakang mereka yang berbeza, dan berbeza daripada pendidikan, taraf hidup, kemudian agama, kaum. Kalau di kampung ataupun luar bandar pula, biasanya kaum tu Melayu lah. Cuma sebilangan kecil saja yang bukan berbangsa Melayu. Jadi tak ketara sangat dia punya perbezaan sosial budaya dia. Dekat tempat yang Cikgu bertugas sekarang, Sekolah Kebangsaan Simpang, apa kaum majoriti murid dekat situ? Biasanya kalau di kampung majoriti ni adalah orang Melayu lah. Kalau minoritinya India dan sebilangannya bangsa macam campuran lah. Mix India, Vietnam, India, Siam, macam tu lah. Sebenarnya kalau Sekolah Kebangsaan Simpang ni dia terletak di luar bandar atau bandar? Pinggir bandar, luar bandar lah. Luar bandar maksudnya akan ada murid yang datang daripada kelas sosial dan ke latar belakang ekonomi yang berbeza lah. Ya, betul. Jadi kebanyakan murid dekat sekolah cikgu kebiasaannya datang daripada kelas sosial ataupun tahap ekonomi yang macam mana? Dia boleh dikategorikan kepada dua kategori lah. Biasanya yang ibu bapa yang berpendidikan, biasanya yang bekerja di sektor kerajaan lah. Contohnya guru ataupun kaki tangan kerajaan, dan ada juga anak murid yang datang daripada golongan petani, macam kerja sektor swasta, pekerja yang di sektor boleh kata pendapatan rendah lah. Jadi perbezaan pendidikan tu memang berbeza dan sosial budaya mereka pun memang berbeza. Maksudnya kita boleh nampak lah dekat tempat cikgu bertugas memang ada banyak kepelbagaian sosial budaya yang paling ketara kita boleh tengok kaum lah dan agama. Dan seterusnya, bagi pendapat cikgu lah kan, apa kepentingan cikgu ataupun guru-guru lain untuk memahami konsep budaya dalam kalangan murid? Konsep kepelbagaian sosial budaya. Okey, melalui kepentingan sosial budaya ni kita boleh rancang kita punya RPH, rancangan pengajaran, penyediaan BBM, sebab kita tak boleh buat terlalu tinggi penyediaan RPH dia. Bila kampung ni mereka pemendaraan mereka terhad. Jadi mereka ikut sosial budaya mereka, persekitaran mereka sahaja. Kita tak boleh terlalu arahnya, mereka tak boleh terlalu tinggi sangat. Jadi mereka tak terfikir, tak tercapai. Bagi cikgu lah kan, penting jugalah kan untuk cikgu analisis latar belakang setiap murid. Ya, betul-betul.
So, berdasarkan latar belakang murid ni lah kita akan bina HPH kita setiap hari dan kita bina BBM kita lah agar sesuai dengan tahap pemikiran dan kecergasan murid lah. Bila cikgu faham konsep budaya ni, cikgu akan terapkan sikap hormat dan melayan setiap murid tu dengan adil lah kan? Ya, betul. Seterusnya saya nak tanyakan, apakah kesan kepelbagaian sosial budaya ni kepada guru dan murid dan implikasinya terhadap guru dalam cikgu nak hadapi perbezaan dalam kalangan murid ni untuk cikgu melahirkan proses PDP yang berkesan dan juga mewujud bilik darjah yang mesra budaya lah. Okay, memang banyaklah dia punya kesan dia bila sosial budaya ni. Contohnya jika ada pelajar India, mereka ni latar belakang mereka kampung. Contohnya kalau kampung lah, kalau di bandar tu dia lain sikit. Kalau di kampung ni penggunaan bahasa Melayu mereka memang terhad. Memang kurang sangat-sangat. Dan mereka ada setengah muridnya yang tak fasih dan tak pandai berbahasa Melayu. Jadi bila kita mengajar bahasa Melayu, akan timbul masalah lah. Mereka tak faham apa yang kita nak ajar. Dan mereka tak boleh bertoleransi dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Jadi kita terpaksa kaji semula ataupun latar belakang mereka untuk kita sesuaikan dengan tahap murid macam ni lah. Contohnya lagi, contohnya kalau bangsa India ni, pergaulan mereka pun ada perbezaan dia. Dia biasanya India dia kurang bergaul lah dengan bangsa lain sebab masalah komunikasi, kemudian perbezaan bahasa, kemudian sosial budaya mereka pun berbeza. Jadi akan menimbulkan kesan lah setiap kali pengajaran kita. Jadi sebagai guru ni kita tak bolehlah pilih kasih, contohnya kita abaikan bangsa lain selain pada bangsa kita walaupun mereka ni kurang berkomunikasi dengan kita. Jadi kita kena dekatkan diri, kita fahamkan mereka macam mana nak tarik minat mereka untuk belajar. Jadi kita kena selidiklah sosial budaya mereka macam mana, apa yang mereka, contohnya macam makanan, apa yang mereka makan, kita kena share lah dengan mereka. Cikgu, waktu cikgu mengajar, cikgu gunakan contoh yang pelbagai lah, tak tertumpu kepada budaya Melayu je kan? Ya, betul. Sebab di Sekolah Simpang walaupun tak ramai tetapi ada segelintir masyarakat yang terbilang kaum, contohnya India, memang India, dan ada yang Cina India, ada yang Siam India, ada yang Vietnam India. Jadi macam kita kena sesuaikan lah. Bila cikgu mengajar murid yang pelbagai kaum ni, agak susah tak mereka untuk libatkan diri dalam aktiviti kelas, terutamanya bila cikgu mengajar bahasa Melayu? Macam mana cikgu atasi dalam peraturan tu? Memang ada masalah jugalah sebab kecuali kalau murid tu dia fasih dan dia faham. Mungkin dia daripada tadika, mereka dah didedahkan dengan bahasa Melayu, ataupun ada yang murid yang tak, tadikanya tadika bukan tadika perpaduan ataupun tadika kemar, jadi penggunaan bahasa Melayu tu kurang. Jadi bila mereka masuk ke aliran sekolah kebangsaan, memang akan menimbulkan masalah lah sebab mereka tak boleh berkomunikasi. Jadi bila tak boleh berkomunikasi, mereka tak faham apa yang cikgu-cikgu cuba sampaikan. Okey, terima kasih. Jadi apa implikasi kepelbagaian sosial budaya pada pihak murid pula? Okey, implikasi dia banyaklah. Contohnya pergaulan antara mereka terhad. Contohnya mereka tak dapat bergaul sebab mereka tak boleh bertutur dalam bahasa Melayu yang baik. Contohnya sebab itulah kita kena didik anak murid kita ni untuk mengurangkan jurang perbezaan walaupun kita berlainan bangsa dan agama lah. Itu kita kena didik daripada sekolah rendah lagi
Di samping itu juga kita boleh pupuk semangat perpaduan. Melalui sosial budaya ni, kita kalau boleh kita boleh rapatkan jurang perbezaan antara kaum tu. Bagi pihak sekolah cikgu pula kan, apa inisiatif sekolah cikgu untuk mereka atasi pelbagai sosial budaya ni dalam kalangan murid dan juga guru untuk sekolah tu wujudkan suasana sekolah dan bilik darjah yang mesra budaya? Okey, banyak pihak sekolah telah adakan untuk mengurangkan jurang perbezaan ni. Contohnya kita boleh buat jamuan hari raya contohnya. Tak kira lah raya apa pun, biasanya sebab kalau sekolah kebangsaan kita akan sambut hari raya Aidilfitri lah. Jadi tak kira lah bangsa India ke, bangsa Cina ke. Jadi kita cuba kita cuba wujudkan suasana perpaduan melalui jamuan hari raya tu dah. Di samping tu kita juga boleh buat adakan sambutan hari kanak-kanak. Melalui sambutan hari kanak-kanak ni kita boleh adakan contohnya aktiviti pakaian beragam. Melalui pakaian beragam ni kita boleh cuba minta murid-murid ni membawa ataupun memakai pakaian tradisional mereka. Jadi pelajar-pelajar ni secara tak langsung mereka terdedah dengan budaya masyarakat lain. Salah satu inisiatif yang baik jugalah sekolah cikgu lakukan untuk menghadapi gaya sosial budaya ni. Ada juga masa dulu kita buat pakaian beragam, ada kebetulan ibu bapa mereka tentera dan pernah bertugas di Sabah Sarawak, jadi mereka memakai pakaian tradisional Sabah Sarawak. Jadi anak-anak murid kita biasanya tak mengenali pakaian tradisional tersebut. Jadi bila kita buat macam tu, aktiviti tersebut kanak-kanak daripada kampung macam ni dia orang boleh nampak pakaian tersebut, pakaian tradisional masyarakat lain. Sebabnya biasanya kita ni hanya terdedah kepada budaya 3 kaum terbesar je kan, Melayu, Cina, India. Sedangkan kita lupa ada banyak lagi kaum dan etnik yang lagi banyak lagi dekat Sabah dan Sarawak. Ya, betul. Soalan terakhir saya untuk cikgu, apa peranan guru dalam kita nak membina negara bangsa yang harmoni walaupun kita terpaksa menghadapi pelbagaian sosial budaya dalam kalangan murid? Okey, sebagai seorang guru ni dia perlulah bijak untuk merangka rancangan pengajaran dia. Rancangan pengajaran tu memang penting untuk kita merangka isi-isi pengajaran kita pada hari tersebut. Macam kita boleh terapkan budaya dan masyarakat lain. Contohnya jangan terhad kepada masyarakat Melayu saja walaupun kita bersekolah di sekolah kebangsaan. Jadi kita cuba terapkan nilai-nilai masyarakat lain sama. Sebab tu dalam silibus ataupun sukatan mata pelajaran, kalau kita tengoklah dalam silibus tu dia dah cuba terapkan budaya masyarakat lain. Contohnya dalam tahun 1, contohnya dalam bahasa Melayu tahun 1, dalam sukatan dia ada cuba menerapkan tentang makanan tradisional orang Sarawak, orang Sabah. Contohnya macam mana pembuatan dia. Banyak dalam sukatan tahun 2 pun ada. Sukatan tahun 3 pun ada. Dalam sukatan pelajaran tu kita dah nampak macam mana KPM cuba untuk menerapkan sosial budaya masyarakat lain walaupun kita belajar di sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Jadi kita boleh lihat subjek bahasa Melayu ni boleh dijadikan sebagai medium utama untuk cikgu terapkan budaya dan kaum lain. Jadi bila ada pelbagai kaum ni kan, macam mana cikgu bahagikan kumpulan waktu cikgu buat aktiviti kumpulan? Biasanya dalam kumpulan kita akan cuba selitkan lah. Biasanya kalau bukan Melayu ni bilangannya tak ramai sangat, dalam 2-3 orang. Jadi setiap kumpulan kita cuba masukkan seorang murid bukan Melayu ataupun bukan berbangsa Melayu dalam setiap kumpulan supaya mereka dapat bekerjasama dengan murid-murid Melayu. Dapat memberi idea juga, dapat memberi sumbangan dan dapat berkomunikasi dalam kumpulan tersebut. Jadi secara tak langsung kita dah mengurangkan perbezaan sosial budaya antara murid-murid di dalam kelas. Okay, terima kasih cikgu sebab cikgu sudi
menjawab soalan-soalan yang saya utarakan ni dan berkongsi pengalaman cikgu dalam cikgu mengajar murid yang datang daripada pelbagai sosial budaya ni. Okey, sama-sama.